Tajuk yang kedua ni, tajuk dia sehari sebelum Dajjal. Saya rasa kamu kalau yang pernah duk tengok ceramah saya dalam YouTube tu, dia pernah dengar cerita tentang perkara ni. Tapi jarang disebut oleh para pendakwah hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih yang Nabi cerita sehari sebelum Dajjal keluar. Kamu kena dengar. Kenapa kamu wajib tahu? Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Selepas kamu menjalani kehidupan kamu, kamu akan ingat saya nanti. Kamu akan ingat hadis ni. Dan kamu perlukan maklumat ini. Tajuk hadis ni Fitnatul Ahlas Was-Sarra Wad-Duhaima. Tiga nama ini ialah nama fitnah. Tiga nama ini ialah nama fitnah yang akan berlaku beberapa bulan sebelum kemunculan dan keluarnya Dajjal, sampailah sehari sebelum Dajjal keluar. Fitnah yang pertama yang Nabi namakan, Rasulullah yang namakan, nama fitnah itu adalah fitnah Ahlas. Ini Rasulullah yang namakan. Fitnah yang kedua yang akan berlaku kedua, ini ikut ranking, susunan ni ikut ranking. Selesai Ahlas akan berlaku fitnah Sarra. Selesai Sarra akan berlaku fitnah yang ketiga. Nabi namakan fitnah itu Fitnatud Duhaima. Kemudian Dajjal keluar. Dajjal ni semua orang tahu. Saya yakin lah, insya-Allah yang main ni semua yang dah dengar ceramah dah. No? Satu orang lelaki, kemuncak sihir di tangan dia. Kemuncak sihir di tangan dia, Dajjal ini. Waktu zaman Nabi Sulaiman, seorang raja Islam, Nabi Sulaiman lah, menguasai daripada barat ke timur pemerintahan dia. Tidak ada raja sejak zaman Nabi Adam, penguasa, pemerintah, yang kawasan pemerintahan dia, teritori dia seluas itu, seluas Nabi Sulaiman. Dia memerintah manusia, memerintah jin, memerintah binatang. Ada satu hari Nabi Sulaiman bawa bala tentera dia. Nabi Sulaiman pula, kau tak payah Nabi Sulaiman. Dia bawa bala tentera dia ramai. Di sebelah kanan pahlawan berkuda di kalangan manusia, di sebelah kiri pahlawan berkuda di kalangan jin. Semua warna hitam, belah kanan semua warna merah. Di belakang pejalan kaki di kalangan jin dan manusia, penuh sejauh mata memandang. Bila dia berjalan tu sampai satu tempat, salah seorang daripada pekerja Nabi Sulaiman, iaitulah jin Ifrit. Kamu tahu tak jin Ifrit ni apa? Ifrit ni menteri di kalangan jin. Kemahiran mereka ialah terbang ke langit. Tak semua jin yang hebat-hebat sahaja yang boleh terbang ke langit. Ini saya nak cerita kaitan dengan Dajjal tadi. Ifrit ni hebatlah. Dia boleh masuk ke laut sampai ke paling bawah, dan dia boleh terbang ke langit sampai yang paling atas. Ifrit. Maka ada satu Ifrit ni, dia ditangkap. Saya pendekkan cerita ni, panjang lagi. Nabi Sulaiman tangkap dia. Kemudian Nabi Sulaiman tanya dia, "Ke mana kamu pergi?" Maka dia pun jawab, "Aku selam Ghawas." Dia di kalangan Ghawas, Ifrit yang kepakaran dia selam. Masuk sampai ke dasar laut dan dia jumpa satu mutiara. Mutiara tu besar kepala manusia. Bukan mutiara, dia macam permata dia yang cantik lah. Sebesar kepala manusia, besar ni. Di dasar lautan. Laut ni ada macam-macam rahsia. No? Kalau kamu tengok ilmu binatang dalam laut, apa yang kamu kenal hari ni, yang kita kenal sotong, udang, ikan
ikan pari apa semua tu, yang tu baru 17% daripada keseluruhan kehidupan laut. Baru 17%. Ada lagi 83% yang belum diterokai. Orang tak jumpa lagi. Banyak lagi bawah sana. Ifrit ni, pakaran dia menyelam laut yang dalam tu, yang gelap. Dia keluar satu permata besar ni. Ketika dia dah bawa ada permata itu, dia nak serah, datang jin lain curi. Jadi dia cerita kat Nabi Sulaiman, dia kata, wahai Nabiullah Sulaiman, aku dah bawa dah permata tadi, aku nak hadiahkan kepada kamu. Yang mana aku tahu kamu akan seronok dengan hadiah itu. Ni pekerjaan Nabi Sulaiman ni, Ifrit. Maka Nabi Sulaiman tak percaya. Panjang pula dah kan. Dia kena penjara, kemudian akhirnya dia keluar balik selepas dia mendapat nasihat daripada menteri kanan Nabi Sulaiman nama Asif. Menteri kanan Nabi Sulaiman ni manusia, satu orang wali yang alim. Wali yang alim, nama Asif. Alif Sad Fa. Menteri ni dah yang keluarkan jin tu balik. Menteri tu kata jin ni bercakap benar. Lepas tu dia suruh cerita depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun kata, kenapa kamu tak kejar dia? Maka dia pun jawab, wahai Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, sekiranya jin itu di kalangan Ifrit yang berada di bawah pemerintahan kamu, nescaya dia takkan dapat larikan diri daripada aku. Sebab kekuatan aku, kekuatan Ifrit sama macam semua Ifrit yang berada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Yang datang itu lebih kuat, yang bukan di bawah pemerintahan kamu. Maksudnya ada lagi bangsa lain di kalangan jin yang lebih kuat daripada Ifrit ni. Aku tak sempat untuk kejar dia sebab dia naik lebih atas dan dia berada di celah-celah awan dan aku tak jumpa dia. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita untuk pengetahuan kamu. Ni Dajjal tadi. Jangan risau, Dajjal akan datang. Nanti kan. Semua tak sabar-sabar ni. Nak beritahu, ketika Dajjal ni keluar, Allah berikan kepada dia kemuncak sihir. Kamu tahu apa kemuncak sihir? Bukan sahaja seluruh jin kafir berada di bawah kekuasaan Dajjal, kesemua syaitan berada di bawah kekuasaannya. Jin dengan syaitan beza ke sama? Berbeza. Saya sebut simple je. Ilmu. Syaitan ada masuk syurga tak syaitan? Tak ada. Syaitan 100% semua masuk neraka. Iblis, bapak dia, itulah bapak, itulah mak. Dia tak ada, iblis dia satu ya. Itulah bapak, itulah mak. Dialah jantan, dialah betina. Keluar bawah syaitan, ada jantan betina. Kemudian iblis sampailah syaitan terakhir, kesemuanya ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Tapi kalau jin ada ahli syurga, ada ahli neraka. Maksudnya nanti kita masuk dalam syurga, jumpa tak jin? Jumpa hantu raya, toyol lah, tu Melayu punya ni lah kan. Tapi jin kamu akan jumpa dalam syurga nanti. Kita akan jumpa dan berkenalan. Jiran di sebelah, jin banyak kepala, belah sini banyak tangan. Contoh, kamu akan berjumpa dengan jin. Yang ni satu benda yang sangat saya nantikan dalam syurga. Antara benda yang saya sangat nantikan dalam syurga. Berlumba-lumbalah buat baik untuk masuk syurga. Berlumba. Hidup dunia sekejap je. Yang kedua, kesemua jin ditimbang di hadapan Allah amal mereka. Syaitan ditimbang tak? Syaitan tidak ditimbang, dia tak timbang. Itu bukti jin dan syaitan berbeza. Zaman Nabi Sulaiman, Ifrit, bila Dajjal keluar, bukan sahaja jin kafir yang bekerja untuk dia, seluruh syaitan, kata Rasulullah, bekerja untuk dia. Sampai tahap bila Dajjal ni dia pergi kubur, dia panggil satu orang, fitnah dia ni.
Dia kata, kalau aku ni Tuhan, kata Dajjal, aku ni Allah, aku Tuhan. Laki ni kata, hang orang, kalau aku boleh hidupkan ibu dengan ayah kamu mengaku aku Tuhan? Dia kata, ya. Kalau sampai tahap hang boleh hidupkan mak dengan ayah aku balik, aku mengaku hang Tuhan. Dajjal guna syaitan berupa keluar, padahal syaitan mak ayah duduk dalam bawah tu, tapi keluar daripada kubur tu. Kubur yang kamu tengok hari ni macam tu lah. Dia bukan waktu tu alam ni jadi putih semua. Oh, lampu tak ada dah. Macam ni lah, kursi tu warna oring tu lah, yang biru-biru tu lah, yang naik kereta Outlander lah, yang naik sama makcik kantin dikit, ada CIMB, ada Pak Gad, ada kedai pizza, sama. Ni saya nak bagi kamu reti ni. Okay, Dajjal keluar dengan pengikut dia panggil. Kalau aku hidupkan, ini kubur apa? Mak dengan ayah saya. Kalau aku hidupkan mereka berdua, kamu beriman? Dia kata, kalau sampai tahap tu aku beriman. Sebab orang-orang jahil, ramai orang jahil, orang tak tahu pasal Dajjal. Kamu dah dengar, kamu tahu. Ni kamu yang dalam dewan ni kamu tahu. Maka Dajjal pun pergi, dia arahkan syaitan masuk daripada bawah. Lepas tu ibu dia pun keluar, mak dia pun keluar. Memang muka ibu dia keluar. 100% ibu dia, 100% ayah dia, suara sama, cara berjalan, kesemuanya. Ayah dia keluar, ibu dia keluar, datang kepada budak ni. Dia pun panggil, ya bunai, wahai anak, beriman dengan dia, li'annahu rabbuk, ini Tuhan kamu. Sampai tahap tu Dajjal ni, sampai ke tahap itu, dia punya sihir dia, kemuncak sihir alam ni Allah letak di tangan dia, dan dia orang, dia bukan jin. Orang, mata 2, hidung 2, jari belah ni 5, dia kalau jari 18 belah ni kan, buat itu. Dia pun kipas badan. Kita kata Dajjal ni memang Dajjal, macam Dajjal. Dia tak payah tunggu jari dia 18, jari dia 5 kanan, jari dia 5 kiri. Dia berjalan dengan 2 kaki. Manusia normal, dia ada rambut, cuma Nabi beritahu rambut dia panjang, rambut dia kerinting. Mata dia sebelah mata dia buta, yang kanan dia hanya melihat di sebelah kiri. Yang kanan tu pula terkeluar sampai ke bawah ni, di sini. Keluar di sini. Bukan keluar di sini, yang tu mampu sangat. Yang ni saya tak di belakang pula. Cakap tak di belakang. Hak tu tipu sangat. Jadi kalau nak mengaku Dajjal pun balakat ala kadar. Takat ni je. Okey. Subhanallah. Keluar ibu ayah tu, dia kata, ati'hu fa innahu rabbuk. Wahai anak, dia panggil nama kita. Ayah dengan mak kita panggil apa dulu? Panggil Alung. Dia akan panggil Alung. Kita jadi percaya dengan dia. Suatu pasti, Alung, beriman dengan dia Alung. Ini Tuhan Alung. Ayah pula tambah. Ayah kita tambah, betul Alung. Ini Tuhan Alung. Beriman dengan dia. Laki tadi yang dibangkitkan ibu ayah dia, yang palsu tadi, dia beriman dengan Dajjal tadi. Zaman penuh dengan pembohongan. Cuba tengok hari ni dalam handphone kamu, tiap-tiap berita yang kamu share, gambar yang kamu share, video yang kamu share, banyak tipu ke banyak betul? Banyak yang tipu. Itulah realiti hari ni, dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Suasana kehidupan umat Nabi Muhammad dilingkari dengan penipuan. Penuh kanan dan kiri penipuan. Saya dapat berita rumah anak yatim ingin dikosongkan. Siapa yang nak anak angkat boleh call nombor ni. Punyalah banyak dapat. Subhanallah. Dan semua muhung. Dia kata ni saya buat contoh ni kan, sampai satu artikel. Elok dia buat bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, berita gembira untuk semua yang nak anak angkat, sebuah rumah anak yatim akan dikosongkan kerana kita kekurangan dana untuk membiayai. Oh, ayat dia buat punya cantik, dia buat ayat rumah anak yatim bernama apa, alamat sekian-sekian, anak yang ada dalam ni untuk diberikan
kepada orang ramai, ada 27 orang, berapa orang umur berapa, punya usaha hamba Allah ni nak masuk neraka jahanam, punya usaha buat ayat ni. Kamu dapat tak ni berita-berita macam ni? Banyaknya manusia hari ini berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru satu contoh tau, berita tu. Hak berita jawatan kosong jadi imam elang 2,500, lepas sebulan mai pula berita yang sama. Kamu telefon lah, memang tak ada pun, jangan telefon lah. Sakit hati dah. Saya tak pernah telefon. Saya dah ada sekolah lah, bukan nak cari jawatan-jawatan tu, kan? Subhanallah. Okey, Dajjal tadi ni, Dajjal tak main-main lagi, sungguh Ustaz. Kita masih menantikan kedatangan Dajjal. Okey.